Kumpulan Islam baru sahaja melancarkan serangan berkoordinasi di Mali dan meletakkan beberapa bandar dalam keadaan berjaga-jaga. Pada pagi Sabtu ini, 25 April 2026, tembakan, letupan dan serangan serentak telah melanda Bamako, Kat, Mopti, Gal, Kidal dan kawasan strategik lain di negara Afrika itu. Sasaran utama adalah jelas, iaitu pangkalan tentera, lapangan terbang, kedudukan keselamatan dan lokasi yang menyokong operasi negara. Serangan itu dikaitkan dengan kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda. Saya akan ceritakan semua itu sebentar lagi. Tetapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut standard credibility Milson Alves. Apa yang berlaku adalah begini. Mali telah memasuki satu fasa tekanan yang baru. Apa yang sebelum ini sudah merupakan krisis keselamatan yang serius, kini muncul sebagai satu cubaan langsung untuk menekan kerajaan tentera dan menimbulkan ketakutan. Di Bamako, ibu negara, penduduk melaporkan tembakan berhampiran lapangan terbang antarabangsa Modibo Keita dan pangkalan tentera Kat, salah satu kawasan paling sensitif di negara itu. Menurut Reuters, serangan itu menyebabkan penutupan lapangan terbang utama, manakala kedutaan Amerika Syarikat mengarahkan warganya untuk berlindung di tempat yang selamat. Serangan itu tidak terhad kepada ibu negara sahaja. Letupan dan tembakan juga telah direkodkan di Sevare, Mopti, Gao, dan Kidal. Di beberapa tempat, laporan menunjukkan kehadiran lelaki bersenjata dalam kenderaan dan motosikal, menggunakan senjata ringan, pelancar roket, dan juga drone. Gambaran yang terbentuk ialah satu operasi yang dirancang untuk menunjukkan kekuatan di pelbagai medan pada masa yang sama. Ini bukan sekedar satu serangan terpencil, ini adalah satu mesej yang kejam daripada kumpulan jihadis. Mereka mahu membuktikan bahawa mereka mampu menyerang jantung politik dan ketenteraan Mali. Kerajaan tentera menyatakan bahawa pasukan mereka sedang melawan penceroboh dan kemudian berkata bahawa keadaan sudah terkawal. Tetapi keperluan untuk kenyataan itu sendiri menunjukkan betapa besarnya kejutan tersebut. Apabila sebuah kerajaan terpaksa menutup lapangan terbang, menyekat jalan raya dan menggerakkan tentera untuk menahan serangan serentak, jelas bahawa krisis itu telah berubah daripada konflik yang jauh kepada ancaman di dalam bandar-bandar. Ketakutan telah sampai ke kawasan kejiranan, jalan raya dan pusat bandar. Kumpulan yang paling kerap disebut dalam kemarahan ini ialah Jonin, singkatan bagi Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, sebuah organisasi jihad yang berkaitan dengan Al-Qaeda. Kumpulan ini telah menekan Mali selama berbulan-bulan, bukan sahaja melalui serangan bersenjata, tetapi juga dengan strategi yang lebih berbahaya, memotong bekalan bahan api, menyerang konvoi, membakar lori tangki, menghalang barangan asas daripada sampai ke Bamako dan bandar-bandar lain. Matlamatnya mudah dan kejam, melumpuhkan negara dari dalam. Sejak September 2025, sekatan bahan api ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar kepada kerajaan tentera Mali. Lori-lori yang datang dari negara jiran seperti Senegal dan Pantai Gading mula diserang di jalan raya. Pada bulan Oktober, krisis menjadi begitu teruk sehingga sekolah dan universiti ditutup selama 2 minggu. Kekurangan bahan api menjejaskan pengangkutan, kelas, perdagangan, makanan, hospital dan pergerakan pekerja. Krisis keselamatan juga telah bertukar menjadi krisis sosial. Mali sedang melalui krisis ini selepas bertahun-tahun rampasan kuasa, perang dalaman dan pertukaran pakatan luar. Junta tentera yang diketuai oleh Assimi Goïta telah mengambil alih kuasa dengan janji untuk memulihkan ketenteraman. Tetapi dengan pengunduran pasukan Perancis dan misi PBB, kerajaan mula bergantung lebih kepada sokongan Rusia, termasuk pasukan yang berkaitan dengan bekas kumpulan Wagner dan Afrika Korps yang ada sekarang. Namun begitu, keganasan tidak berkurang. Di beberapa wilayah, ia semakin merebak. Masalahnya ialah para jihadis tahu di mana untuk menyerang. Mereka tidak perlu menawan ibu kota sekaligus. Mereka boleh menyekat jalan, membakar bahan api, menyekat makanan, menyerang pangkalan, dan memaksa kerajaan bertindak balas di beberapa tempat pada masa yang sama. Taktik ini menyebabkan keletihan. Askar perlu melindungi konvoi, mempertahankan bandar, mengiringi lori, mengawal lapangan terbang, dan bertindak balas terhadap serangan di kawasan luar bandar. Negara menjadi tertekan, penduduk terperangkap di tengah-tengah.
Kesatuan Afrika mengecam serangan-serangan itu dan meminta tindakan segera kerana risiko terhadap orang awam. Kebimbangan ini bukanlah perkara kecil. Jika Mali semakin terjerumus, masalah ini boleh merebak ke seluruh Sahel, kawasan yang sudah pun menghadapi keganasan di Burkina Faso dan Niger. Kemarahan jihad di kawasan ini mudah merentas sempadan. Mereka menggunakan kawasan luar bandar, laluan penyeludupan, komuniti yang ditinggalkan dan kerajaan yang lemah untuk memperluaskan pengaruh. Mali juga berada dalam kedudukan yang sukar kerana krisis dalaman mereka bercampur dengan pertikaian antarabangsa. Kerajaan telah memutuskan hubungan dengan rakan-rakan barat. Mereka kini lebih rapat dengan Rusia. Dan mereka bertaruh bahawa pertukaran sokongan ini akan membawa lebih banyak keselamatan. Tetapi serangan semasa menunjukkan bahawa cabarannya lebih besar daripada sekadar menukar sekutu. Negara ini perlu mengawal wilayah, melindungi jalan raya, mengembalikan kepercayaan rakyat dan menghalang kumpulan jihad daripada menggunakan krisis sosial sebagai senjata. Jeremy tahu bagaimana untuk mengambil kesempatan daripada kekosongan ini. Kumpulan itu menggambarkan dirinya sebagai kuasa pendesak terhadap kerajaan. Tetapi amalan mereka dicirikan oleh sekatan, penculikan, serangan terhadap orang awam, serangan terhadap konvoi dan pemusnahan kehidupan normal. Apabila mereka membakar lori bahan api, mereka bukan sahaja menjejaskan negara. Mereka turut menyerang pemandu, keluarga, sekolah, hospital dan pasar. Ia adalah satu strategi untuk mencekik. Penduduk Mali membayar harga yang paling tinggi. Di banyak kawasan, rakyat biasa tidak mempunyai pilihan untuk memilih pihak. Mereka hanya mahukan keselamatan, makanan, pelajaran untuk anak-anak dan jalan yang terbuka. Tetapi apabila kumpulan bersenjata menjadikan bandar sebagai sasaran, kehidupan seharian menjadi tidak menentu. Ketakutan bukan sahaja datang daripada tembak-menembak. Ia datang daripada keraguan tentang hari esok. Ibu kota Bamako ialah pusat politik Mali. Jika ia ditekan, seluruh negara akan merasainya. Sebab itu, serangan berhampiran lapangan terbang dan pangkalan Kate mempunyai impak yang besar. Lapangan terbang ditutup bermakna pengasingan. Pangkalan diserang bermakna cabaran secara langsung kepada angkatan tentera. Ibu kota dalam keadaan berjaga-jaga bermakna kerajaan ditekan di mata rakyat. Di Kidal dan Gal, situasi itu juga mempunyai makna yang lain. Ia adalah kawasan di utara, di mana kumpulan jihad dan pemisah telah berebut pengaruh selama bertahun-tahun. Laporan menunjukkan kemungkinan kerjasama antara kumpulan jihad yang berkaitan dengan Al-Qaeda dan pemisah Tuareg. Ancaman itu menjadi jauh lebih besar. Walaupun pakatan ini hanya sementara, ia meningkatkan keupayaan serangan dan menyukarkan tindak balas kerajaan. Mali sudah pernah mengalami situasi politik seperti ini sebelum ini, tetapi kali ini jalan ceritanya lebih berbahaya. Pada tahun 2012, utara negara itu runtuh akibat serangan pemisah dan kumpulan jihad. Krisis itu membuka jalan kepada campur tangan luar dan bertahun-tahun ketidakstabilan. Kini pada tahun 2026, kenangan dari tempo itu kembali kerana serangan yang diselaraskan di beberapa bandar menunjukkan keupayaan operasi yang tidak boleh dianggap kecil oleh kerajaan. Perbezaannya ialah hari ini Mali lebih terasing daripada rakan-rakan lamanya dan lebih bergantung kepada perjanjian keselamatan dengan Moskow. Negara sedang dicabar dalam struktur asasnya. Walaupun dengan pengisytiharan rasmi bahawa keadaan berada di bawah kawalan, situasi masih kekal sensitif. Kawalan tentera selepas serangan tidak bermakna ancaman telah berakhir. Ia hanya bermaksud pertempuran pada ketika itu telah dikawal. Masalah utama masih berterusan. Kumpulan jihadis yang teratur, jalan raya yang terdedah, bekalan bahan api terancam, orang awam yang dipindahkan dan bandar-bandar hidup dalam ketakutan serta kekurangan. Ini adalah perang penghakisan terhadap negara dan kehidupan normal. Akhirnya, Mali menyambut pagi Sabtu 25 April 2026 berdepan dengan satu ofensif yang mendedahkan kelemahan negara itu. Untuk melemahkan kerajaan tentera, menambah ketakutan dan menunjukkan bahawa pelampau masih mampu melumpuhkan seluruh bandar. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.